Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia yang dihormati para hakim yang arif lagikan budiman, kawan-kawan dan penonton sekalian. Saya harap semua penonton Maya sihat. SOP masih perlu dijaga tau. Kita masih dalam fasa endemik, belum bebas sepenuhnya lagi. Kali ini saya akan menceritakan satu cerita yang mencemaskan. Cerita ini benar-benar dialami oleh sahabat saya. Tetapi biarkanlah saya menggunakan nama samaran sahaja. Ada sedikit penambahan jalan cerita untuk lebih dramatik. Tajuk cerita saya, Hentian Lancang. Adam, anak yang bijak, anak keempat dari 5 adik-beradik. Adam berumur 12 tahun dan seorang anak yang ceria dan rajin belajar. Namun begitu, Adam mempunyai suatu tabiat, iaitu suka bermain dengan telefon pintar miliknya. Ada sahaja masa lapang, dia akan mengadap telefonnya sampai lupa nak makan. Tidur pun selalu lewat. Sudahlah tu. Cubalah berehat sekejap, kata ibu Adam suatu hari. Adam tengah berehat lah ini. Inilah cara Adam berehat, kata Adam tanpa melihat ke arah muka ibunya. Ibu belikan telefon untuk Adam supaya senang Adam belajar semasa PDPR. Sekarang kan dah pergi ke sekolah, gunakan masa perlu sahaja. Adam tak peduli langsung akan nasihat ibunya. Baginya, dia sudah belajar dan siapkan kerja sekolah. Nak apa lagi? Dia bukan malas belajar seperti Darul, Adli dan Rayyan. Nasihat ibu dibiar saja, gayanya sama tiada beza. Selesai sudah semua kerja, masa melayan gadgetnya pula. Ha kawan-kawan, apa kaitan kisah Adam yang suka bermain telefon dengan hentian rehat dan rawat lancang? Macam pelik je kan? Adam anak yang bijak, Adam suka bermain telefon, hentian lancang. Di sinilah bermula satu babak yang mencemaskan. Ceritanya, Adam dengan ibu dan ayahnya telah bercuti di Kuala Lumpur sambil mengunjungi rumah baru abangnya. Adam sahaja yang dapat mengikuti ibu dan ayahnya. Adik dan kakaknya tidak dapat turut serta. Kakaknya mempunyai kelas secara dalam talian. Adiknya pula menemani kakaknya yang kesorangan di rumah. Rumah mereka berada di Taman Mutiara Sari, Jengkar. Saya jelaskan nama tempat supaya senang kawan-kawan nak bayangkan perjalanan Adam. Selesai makan malam di rumah abangnya, mereka pun berbuallah sampai lewat malam. Maklumlah, dah lama tidak jumpa. Selesai berborak, mereka bertiga pun meminta diri untuk pulang ke Jengkar. Ayah Adam pun memandulah di kegelapan malam. Mak Adam tidur dengan nyenyaknya. Tidur mimpi pula berjumpa dengan Siti Nurhaliza. Siap berduet lagi. Sayanglah kalau nak bangun dari mimpi. Cindailah mana hendak berkias, jalinya lalu rentak beribu. Bagailah mana hendak berhias, cerminku retak 1000. Itu cerita mak dia. Kawan-kawan, cuba agak Adam buat apa? Betul. Pandai. Adam main telefon lah. Apa lagi? Tepat jam 2.15 pagi, ayah Adam berhenti di hentian lancang untuk lepaskan hajat. Saya ulang sekali lagi. Berhenti di hentian lancang untuk lepaskan hajat. Dengar betul-betul kawan-kawan. Semasa ayahnya pergi ke tandas, Adam pun pergi ke tandas juga. Tetapi di belakang ayahnya, langsung ayahnya tak perasan. Mak Adam masih menyanyi. Ketika ayah Adam masuk di dalam kereta, Adam masih di dalam tandas. Tanpa menyedari Adam tidak ada di belakang kereta MPV serbagunanya, kereta langsung dipandu sampai ke rumah di Jungka.
Adam berdiri kaku setelah melihat kereta ayahnya tidak ada di tempat parkir. Dia tahu ayahnya tidak tahu yang dia juga pergi ke tandas. Hatinya berasa lega kerana mempunyai telefon di dalam poketnya. Oh, lega. Nasib baik ada telefon. Bisik hatinya. Tetapi, jika telefon mudah habis bateri, apa nak buat? Sudah tidak berguna lagi. Cukuplah. Tidak boleh teruskan lagi. Begitulah perasaan Adam. Dia bermain telefon sampai habis bateri. Sekarang, dia mati akal. Terngiang-ngiang suara nasihat ibunya. Dia menyesal. Betul-betul menyesal. Sampai di rumah dijengka, barulah ibu dan ayahnya perasan yang anaknya tertinggal di hentian lancang. Itu sahaja tempat singgahan mereka sepanjang perjalanan pulang dari Kuala Lumpur. Emak Adam menangis dan terus menangis. Cuba menelefon Adam berkali-kali tetapi gagal. Ayah Adam menyalahkan dirinya sendiri kerana tidak memeriksa Adam sebelum betul-betullah pulang. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk ke sana semula. Dalam perjalanan, ibu Adam menelefon polis untuk membuat laporan. Belum sempat pun menghabiskan ayatnya, tiba-tiba ada panggilan masuk dari kakak Adam di rumah. Bagai orang sesak nafas diberi oksigen. Begitulah perasaan ibu Adam setelah mengetahui Adam telah dihantar pulang oleh 3 orang pemuda yang kebetulan singgah di tempat yang sama. Berkali-kali ayah Adam mengucapkan terima kasih pada 3 orang pemuda yang dianggapnya kiriman Tuhan di saat dia kehilangan semangat untuk berjumpa dengan Adam kembali. Mak, ambillah telefon Adam. Adam nak gunakan masa perlu saja. Tiba-tiba Adam bersuara dengan linangan air mata. Tangannya menghulurkan telefon ke arah emaknya. Akhirnya mereka berpelukan dengan perasaan bersyukur kerana segala-galanya telah selesai. Kawan-kawan, telefon pintar memang mengasyikkan dan menggembirakan semua orang. Tetapi perlu diingati, fungsi sebenar telefon ialah untuk berhubung. Bermain telefon biarlah berpada-pada. Jangan suka membantah nasihat ibu kita kerana tidak ada pun seorang ibu di dunia ini ingin anaknya menjadi susah dan sedih. Jadilah warga yang prihatin dengan memupuk semangat keluarga Malaysia. Hidup sejahtera, aman dan sentosa. Sekian, terima kasih.